faham usaha kita ni semua buat dengan mesyuarat. Mesyuarat ni semua orang beri pandangan. Akhir sekali bila diputus saja, kita suka tak suka kita ni tekan nafsu kita. Jadi kalau Pak yang mulia, Allah SWT telah dudukkan kembali usaha ni. Allah telah mulakan usaha ni. Allah gunakan Mona Ilyas Rahmatullah. Dia telah mulakan usaha ni. Bila dia uzur sakit, saya ringkaskan, zaman Mona Ilyas Rahmatullah alaih ni, antara orang yang lama buat usaha bersama Mona Ilyas adalah Mona Imam Hasan, hadraji kita yang ketiga, Mona Imam Hasan. Mona saya namakan Mufti Zainal Abidin. Kalau yang apa tu Meji Merah, Abdul Wahab sempat 1 tahun lebih sikit sebelum Mona Ilyas meninggal. Mona Ubaidullah di antara orang yang sama dengan Mona Ilyas buat usaha dan usaha. So bila Mona Ilyas sakit, uzur, maka dia telah buat mesyuarat untuk ganti. Masa tu kita pun tahu Mona Yusof, masya-Allah, anak dia yang banyak bagi masa Mona Hasan. Jadi Mona Yusof pun ayah dia bagi masa juga untuk khidmat bersama dengan Mona Ilyas. Tapi yang betul-betul banyak bagi masa Mona Hasan. So mesyuarat dibuat. Bila mesyuarat dibuat, akhirnya putus. Mona Yusof Rahmatullah alaih, anak dia jadi hadraji. Maknanya dibuat dengan mesyuarat. 1965, bila saja Mona Yusof meninggal dekat Pakistan, dekat Lahore, Bilal Pak, 1965. Mona Yusof ni, bini dia adalah anak kepada Mona Zakaria. Anak Mona Zakaria ni anak kepada Mona Ilyas Rahmatullah. Mona Imam Hasan, bini dia pun adalah anak kepada Mona Zakaria. Jadi semua ada hubungan. Biras. Mona Yusof dengan Mona Imam Hasan dia biras lah. Tapi dua-dua bini dia adalah anak kepada Mona Zakaria Rahmatullah. Okay. Jadi bila Mona Yusof meninggal, mesyuarat dibuat. Mona Zakaria ni ialah anak sekali kepada Mona Ilyas. Mona Ilyas dah suruh dia buat mulakan kitab Fadhil Amal. Jadi dialah yang jadi faisalah untuk nak lantik siapa yang akan ganti Mona Yusof Rahmatullah. Maksud saya, semua ni di mesyuarat. So ada banyak cadangan nama. Antaranya adalah Mawla Syed Mahan, apa ni, Mona Imam Hasan, Mona Ubaidullah. Ini semua seorang orang lama-lama macam Izul, dan kita pernah jumpa lah. Semua Masya Allah orang lama-lama yang buat usaha. Jadi mesyuarat tu dibuat, diputus akhir sekali. Mona Yusof ada anak Mona Harun. Tahun 74 dia pernah datang Malaysia, Mona Harun. Jadi mesyuarat putus. Mesyuarat diputus, Mona Zakaria telah putus, Mona Imam Hasan ganti Mona Yusof Rahmatullah. Dibuat dengan mesyuarat. Tapi Mona Imam Hasan ni dia tak ada. Dia sebenarnya tak ada. Dan dia takut dia tak ada. Jadi ringkasnya, berlaku sedikit, orang lewat ni tak Mona Harun jadi ganti Mona Yusof, ayah dia. Mona Harun ni dia faham usaha ni bukan usaha keturunan. Ada yang kata usaha keturunan. Baru ni saya keluar dekat Pakistan, saya jumpa siapa tahu? Saya jumpa cicit kepada Nabi SAW. Baru ni dia keluar ke Kyrgyzstan, ada satu bahasa. So saya keluar, saya tidur sebelah dia. Orang semua dekat driving tu Lahore tu tahu dia, semua peluk dia. Dan dia salah seorang yang mana dimesyuaratkan untuk sembahyang dekat Masjid Nabawi belakang imam. Dan dia keluar masjid, masya-Allah, orang lama. Madinah. Dekat Madinah. Oh, Madinah. Oh, Madinah. Oh, Madinah. Orang Arab. Dia keluar 15 hari masjid, saya tidur sebelah dia, makan dengan dia, masya-Allah. Jadi Mona Harun faham usaha ni bukan usaha keturunan. Bila orang mewah tak dia jadi, ada orang mewah bukan semua. Lepas Mona Yusof sepatutnya dia jadi ganti ayah dia. Mona Harun cakap,
Ini siapa cerita? Sebenarnya kami ni dengan izin Allah, masa dekat Railway, kita dengar first hand. Kita dengar terus langsung daripada Bayi Wahab. Masa tu selepas Isyak, pukul 10 malam, Bayi Faruk kata ramai. Masa tu Quran Ajur Railway, Istimewa Railway 11 lupa saya. Bayi Faruk kata ramai orang tanya apa yang berlaku ni. Maka orang kata sekarang ni semua. Jadi dekat High Valley tu, masa tu Maulana Ibrahim ada, Maulana Ma'lad ada, Maulana Yaakob ada, Bayi Faruk ada. Semua elders kita termasuk lebih 120 negara, syura-syura seluruh dunia ada masa tu. Jadi saya, Haji Arsyad, arwah almarhum, apa lagi, Aziz Hasbi, Syekh Maidin, beberapa orang kita, yang mana kita dengar, kita duduk dekat tu dengar terus penjelasan. Bayi Faruk kata mereka ni ada kat sini. Mereka yang tulis surat menceritakan apa sebenarnya. Itu masa malam tu. Tapi besok 1-2 hari tu lagi pula kita duduk dengan Profesor Abdul Rahman Madras, kita masuk bilik Bayi Wahab, kita masuk semua Dr. Sanawar, semua menceritakan. Jadi kita dengar detail tentang apa yang berlaku. Kita pun bukan tak tahu apa sebab, tapi bila dah apa kan, masa tu Abdullah Chong, Ali Zaid, semua dia tak dengar. Dia tak ada. Saya nak cerita lah, baru kita dengar. So kita dengar first hand tentang apa yang berlaku. Tapi anyway, apa saya nak beritahu, Maulana Harun beritahu pada orang Mewah, kamu jangan cakap banyak lah. Ini bapa saudara saya ni, Maulana Enam Hasan, dia orang lama, dia buat usaha bersama dengan Maulana Ilyas, tu aku. Maulana kita ni, dalam kan kita keluar tabligh, Dr. Zul jadi yang misal, saya tak nak bagi orang lain. Nak putus bayar pun takut, nak putus semua takut tak. Ini kita dalam tabligh selalu kita. Termasuklah Maulana Enam Hasan, bila dia menangis. Maulana Ilyas rahmatullah alaih, saya masa saya keluar kat Mewah, jumpa satu orang tua, dia menangis saja. Dia duduk kat masjid tu. Saya duduk, dia kata, saya masih kenal, inilah tempat dulu Maulana Ilyas pernah datang. Saya pernah tengok tok saya, ayah kami pernah balik selut tanah. Maulana Ilyas pegang kaki, pernah peluk. Maulana Ilyas ni dia kurus, dia gagap sikit. Macam tu saya tengok. Maksudnya dia dah begini dah 80. Lepas tu dia penang balik. So bila saja Maulana Ilyas meninggal, dia kata Hadraji kedua akan datang. Siapa tahu? Maulana Yusuf datang. Bila sampai kat Mewah, orang Mewah kata, "Nah, ini Hadraji Ini bukan Hadraji." Maulana Ilyas dia kurus. Dia pergi jumpa orang dekat sawah-sawah. Tapi Maulana Yusuf ni badan dia kepala besar, dia datang dia bagi bayan. Dia kata ini bukan Hadraji. Hadraji jumpa kami dekat, tapi nak tunjuk ini kaku saya. Allah sebenarnya bagi kelebihan kepada Maulana Yusuf ni. Saya pernah keluar dengan almarhum Majid Pasha, syura kita masa hafal dengan syura Malaysia. Kita keluar dari madras Majid Pasha ramai kita. Majid Pasha kata Maulana Yusuf ni Allah bagi kelebihan dia, bila dia bayan lepas bersubuh, kami boleh duduk sampai ke zuhur dengan bayan. Allah bagi dia begitu hebat. Bila kita dengar bayan Maulana Yusuf, kita rasa Allah. Jika dia kata kami rasa macam ada cahaya dekat belakang. Maulana Ilyas, Gash, Maulana Yusuf, Allah bagi dia kelebihan dengan kitab Kaitu Sabah, dengan dia punya bayan dia. Jadi bila saja dia meninggal, akhirnya putusan pilih Maulana Enam Hasan, yang mana dia bayan pun bukan tak pandai. Isu. Jadi orang Tahu doa. begitu sekali mana Allah bagi sifat yang ada pada Maulana Ilyas manusia. Jadi Maulana Enam Hasan ni dia tak ada pilihan lagi. Maulana Harun pun cakap pada Umar, bukan, ini bapa saudara saya. Akhirnya sebab usaha kita ni usaha dengan mesyuarat, bukan usaha dengan keturunan. Jadi Maulana Zakaria telah putus Maulana Enam Hasan jadi Hadraji tahun 1965 untuk mengendalikan usaha. Baik, maka usaha itu berjalan sehinggalah 1993. Ini saya nak cerita. Saya ni baik dengan Syekh Hasan sebab dia sama dengan saya ke Amerika, dan Syekh Fadil. Syekh Fadil ni antara orang yang nak buat usaha. Dia kan syahid meninggal dekat Indonesia. Dia ambil saya dekat Denver.
Selalu memang dia 14 setiap tahun dan selalu buat jawab. Ya Allah, Abdul Hakim jawab. Orang korban. Dia Amir General selepas berapa orang dah ni lah. Jadi bila saya 1993, saya keluar lagi 4 bulan. Saya join jemaah Pakistan daripada jalan kaki ke Amerika. Lepas tu saya pergi haji. Dan masa pergi haji tu saya nak pergi ke Masjidil Haram, babur apa? Pintu besar Abdul Aziz. Abdul Aziz. Gate Abdul Aziz tu. Bila saya jalan, tiba-tiba satu van macam Chevrolet besar, cinta putih tu kan. Yang American, memang van tu daripada Amerika. Dia beli. Dia nampak saya, dia putih. Abdul Hakim, ta'al. Saya pun tengok, dia buka dalam tu. Kalau saya masih lupa ingat lah, Mona Umar Palampuri ada, Mufti Mazana Abidin ada, Mona Ma'alat, semua dalam van tu. Saya pun naik dalam van tu, terus sampai ke dekat pintu Gate Abdul Aziz. Masa tu saya tengok dengan mata sistem Allah. Hadraji ni bila orang tolak dia sampai ke Masjidil Kaabah, depan Kaabah sampai tu. Masa tu semua orang ke tepi. Macam tu sekali. Semua jadi diam senyap. Perangan. Begitu sekali. Saya ikut masuk ke situ. Siapa pernah tengok Baipadia? Itu bisa Baipadia South Africa. Ini semua orang lama-lama. Wajah dia semua ini Hadraji ni wajah dia. Allah. Okey. Maknanya bila dia duduk dia tengok Kaabah. Semua keliling. Orang Zubair ada pada semua ada semua. Jadi masa itulah saya, sebab saya tahu dia orang, Syekh Fadil beritahu jemaah Hadraji ni ada kat Sobra Hotel, dekat Mekah. Saya ni masa tu pergilah ziarah. Tahun 93 saya nak pergi hotel sana, jumpa nak ziarah semua artis kita. Masa tu saya tak nampak Aziz Hasbi, Abdul Chon dengan Syekh Muhammad, tapi saya tak kenal dia orang. Sebab dia orang dari Malaysia, saya tak pernah jumpa dia orang. Jadi saya tak bersembang sangatlah, saya nampak dia orang. Saya ni pula, budak-budak lagi kata orang, bila time makan, saprah bentang tau. Di bentang, saya pun duduk kat saprah kat ujung ni. Jadi saya tunggulah nak makan. Rupanya saprah tu ramai lagi orang, tapi rupanya saprah tu ada saprah Hadraji. Jadi Mona Bai Wahab sebelah saya, Mona Umar Palampuri, Mufti Zainal Abidin, Mona Said Muhammad, semua tengah tunggu saya kat sini. Tapi saya nak beritahu sifat yang ada pada elders kita ni. Who ask you to sit here? Tepi. Dan orang yang khidmat pula pun tak halau saya tahu. Saya pula tak macam saya tak apalah, duduk je nak makan kan. Saya tak tahu itu pun saprah. Tapi bila makan datang, saya ingat bayar apa ke, orang ambil makan letak kat pinggan. Masa tu Hadraji keluar daripada bilik dan duduk kat ujung sana. Saya ujung sini, dia ujung sana. Dia bagi susu dengan badam, susu dengan buah badam. Masa tu Hadraji minum dan dia terus pas pada kita semua minumlah seorang sikit. Masa itulah tuan yang mulia, Hadraji kita ni adalah amir kita. Dia telah diputus Hadraji yang ketiga dan amir kita, amir tabligh seluruh dunia. Dan bukan itu saja, dia telah diterima oleh ulama di seluruh India dan seluruh dunia. Maulana Ilyas rahmatullah alaih bila buat usaha ni, dia bukan buat usaha, dia tanya ulama, dia tanya mufti, dia tanya saya apa. Ulama semua bersama dengan. Sebab tu usaha kita ni tak boleh membelakangkan ulama. Maulana Ilyas. Begitu juga zaman Maulana Yusof. Begitu juga bila zaman Maulana Ilmu Hasan. Saya nak beritahu penting benda ni. Kenapa kita kena bersama dengan Syura Alami? Sebab Syura Alami ni bersama dengan jumhur ulama. Majoriti, hampir, saya boleh kata hampir semua lah, majoriti lah naik. Especially dekat India, Pakistan, Bangladesh. Saya pergi istimewa Tongi Bangladesh. Satu orang berkerumun dekat 10-20 orang dengan jambut besar. Saya kata saya tak nak tengok elders ni. Orang ni busuk mana. Dia kata inilah mufti besar Bangladesh.
banyak datang. Dan diorang inilah antara orang yang halang masa Maulana Sa'ad nak datang ke Tombi. Jadi ulama di Bangladesh, dekat India, Dioban, Sharampur, termasuk di South Africa dan juga di Saudi dan di Pakistan, malah hampir seluruh dunia adalah bersama dengan ulama. Kita bersama Syura Alami ini bersama jumhur ulama. Dekat Kelantan ni tiba-tiba kalau mufti kata tabligh tak betul, tabligh sesat. Apa ada saya dengan Zul semua kita doktor kan? Bayanglah macam mana orang tak boleh. Sebab tu kita bersama dengan jumhur ulama. Jadi tuan yang mulia, Hadraji masa dekat hotel tu, Hadraji kata apa? Saya dah usul. Dia amir tau. Dia Hadraji dan amir. Ada kata dia wali kutub, dia orang guru tarikat hebat. Orang terima dia Hadraji. Bukannya macam tu sekali Allah letak kemuliaan. Tuan mungkin pernah tengok Maulana Sa'ad Khan, tuan pernah tengok. Tapi kalau tuan tengok wajah 1993, Haji Zul ada pergi ke sana 1993 Mesyuarat Malaysia yang kita ada masalah dulu sedikit flash tertib diri apa semua. Masa tu lah sebenarnya okey saya sambung. Masa dekat Haji kata saya dah usul usaha ni berkembang, maka syura perlu dilantik. Jadi Hadraji kita amir, dia cakap syura perlu dilantik. Isu Syura Alami dibentuk oleh Hadraji, bermula fikir mesyuarat di Mekah dekat hotel, super hotel. Jadi masa tu saya ada, dia kata tanya Hadraji macam mana, tak apa, lepas haji kita balik untuk dekat Nizamuddin ni. Orang kata orang Pakistan, Bangladesh cakap macam mana nak pergi kita Nizamuddin, susah dapat visa. Dr. Khalid Siddiqui cakap tak apa, saya ada kenal orang embassy, maka insyaAllah saya akan usaha untuk dapatkan visa tu. Jadi 1993 masa kita ada masalah tu, masa itulah mesyuarat Malaysia. Dan pagi tu saya masih ingat Maulana Palang Puri bagi bayat tentang kesatuan hati, sebab kita masa tu ada sikit lah Jadi kalau masih ingat, saya ingat sebab apa, saya duduk dekat depan sana ada satu besi, pagar besi, ujung Salim Rosmali, tempat kita ta'am bawah tu, ujung sana. Masa tu saya masih ingat lagi Maulana Sa'ad Khan, Mufti Zainal Abidin, Bai Wahab, Bai Afzal, Maulana Sa'ad Khan daripada Madinah, Mufti Zainal Abidin, Bai Wahab, Bai Afzal daripada Pakistan. Sebelah sini Maulana Izhar. Kemudian Haji Abdul Mukib, Amir Bangladesh. Kemudian Meji Merah ada. Dan Maulana Izhar, saya sebenarnya tak nampak Maulana Sa'ad. Sebab tahun 1993 Maulana Sa'ad umur 27. Dia umur saya sebenarnya. Dia tak ada. Yang ada yang tu tadi. So masa tu kita semua tengah tunggu sebab apa, tentang kita punya masalah kita ni. Hadraji Maulana Sulaiman Jani turun dari tangga dengan bawa Hadraji dengan wheelchair apa semua, dan terus ditolak sampai ke ujung sana. Masa tu kita majoriti kita menangis. Bila pusing, Maulana Sulaiman Jani kata apa? Dia kata dah setahun setengah Hadraji tak turun ke bawah, tapi kerana sayangnya Hadraji pada orang Malaysia, dia sampai turun. Jadi Hadraji beritahu dalam usaha kita zaman dulu, ulama kata kita kena betulkan diri kita semua dulu, baru kita tidak orang lain. Tapi Maulana Ilyas beritahu untuk nak betulkan diri kita kena ajak orang berdakwah. Jadi nak beritahu bahawa kita kena buat dakwah, betulkan diri. Dan masa itulah tuan yang mulia, 10 mula 8, lepas tu tambah lagi 2, 10 syura alami dibentuk, iaitu tadi Mufti Zainal Abidin, Maulana Sa'ad Khan, Bai Wahab, Bai Afzal, Maulana Izhar, Maulana Zubir, Meji Mehrab, Maulana Palang Puri, Haji Mukib, satu dari Bangladesh, Haji Mukib, dan Maulana Sa'ad. 10 orang. Okey. Sekarang ni tuan yang mulia, minta maaf ya, saya duduk kat Seri Talim, rumah saya betul-betul tepi pagar Seri Talim. Bila saja Maulana Syamim bagi bayar, selepas berlaku benda ni, apa yang dia bayar, saya boleh kata 40-50% tak sama dengan apa kita dengar daripada Bai Wahab cakap, Maulana Ibrahim sebab kami dengar Bai Wahab kata 20 tahun kami bersabar dengan kamu orang Nizamuddin. Rupanya dekat Nizamuddin dia selepas tadi Hadraji meninggal dah berlaku macam muntakah hadis. Muntakah hadis ni bukan yang himpunan kitab Maulana Yusof yang selama ni kita ingat.
Jadi Maulana Sa'ad telah buat benda tu dekat Karachi. Saya ringkaskan. Lepas tu dia telah buat tertib DTI. Banyak benda nasihat yang telah diberi oleh Maulana Ibrahim semua. Pak Tubai kata bertonton kami bersama dengan kamu. So Allah nak tunjuk meletusnya bila berlaku pergaduhan dekat Nizamuddin. Nizamuddin tempat kita mesyuarat, tempat apa semua, tiba-tiba berlaku pergaduhan apa semua, maka benda tu dibawa ke Rawi. Perlu dimesyuarat. Hari ni Tuan Yang Mulia, Tuan dekat Mahala, apa nak buat mesyuarat, betul tak? Kemudian apa halakah punya mesyuarat, semua Mahala kena ikut, betul tak? Kemudian peringkat markas dekat Kota Baru, markas kita ada, tak ada, Kota Baru markas putus, kita taat. Peringkat Kota Baru bawa ke markas kita, contoh dekat Kepung, kita ikut, betul? Dan dulu kita kena faham ni, untuk mesyuarat negara memang diputus dekat Nizamuddin, tapi untuk mesyuarat tentang hal luar dunia, tertib, adab, apa benda saja, mesti diputus dekat 3 tempat. Di Tonggi Istimewa, di Rawi atau di Mekah Madinah. Bukan dekat Nizamuddin. 10 syura lantikan Hadraji Alami ini adalah ada dekat 3 negara ni. So keputusan mesyuarat diputus mesti dibuat ke sana. Macam kita pergi Nizamuddin, Indonesia pergi, itu untuk kita punya mesyuarat tentang negara kita dekat Nizamuddin. Itu kita kena faham ni. Kan? Kenapa pula buat mesyuarat dekat Rawi? Kenapa tak buat kat Nizamuddin? Memang keputusan. Jadi dalam masa berlaku selepas pelantikan 1993 tu, yang sebenarnya Tuan Yang Mulia, Maulana Sa'ad saya cakap. Maulana Sa'ad cakap apa? Kalau lantik saya jadi Hadraji, maka orang Maulana Zubair, sebab Maulana Zubair ni dia layak untuk bagi baiat. Dia anak pada Maulana Ilham Hasan. Kalau nanti Maulana Zubair, orang saya lebih kurang macam tu, maka oleh itu tidak ada baiat dan tidak ada amir. Sebab itulah benda tu daripada 1993 1995 selepas Hadraji meninggal, berjalan atas 10 syura lantikan Maulana Ilham Hasan. Baik Tuan Yang Mulia, Maulana Ilham Hasan dia amir, dia Hadraji. Allah bagi semua pada dia yang buat keputusan. Kalau lah misalnya kata nak ganti Hadraji, dah tentu dia boleh mesyuarat. Okey, sekarang kita mesyuarat siapa nak ganti saya sebagai Hadraji, betul tak? Betul tak? Dia amir. Kita belajar dalam Ustaz Al-Tabligh ni, apa yang diputus itu dia. Tapi dia telah lantik 10 syura untuk mengendalikan kerja. Jadi masa tu Maulana Samahan beritahu, kalau sekarang kamu ada, kamu amir pasalah, kamu yang buat keputusan. Kalau kamu tak ada, macam mana? Hadraji kata kamu rotib jadi pasalah. Jadi Tuan Yang Mulia, kat sini satu perkara penting. Ada kata sekarang tak, Nizamuddin tinggal berapa orang, ini meninggal, Nizam meninggal, Muhammad kalau beri meja merah tinggal, sekarang dia tinggal seorang, dialah amir. Itu tak betul. Masa tu Baywak ada, sebelum tu Maulana Zubair ada. Jadi benda tu tak ada, bukannya automatik. Jadi daripada 1995 sampailah berlaku khilaf. Saya masih ingat lagi, tuan-tuan pun orang lama, kalau tuan pergi Tonggi Istimewa, kalau ada Mufti Zainal Abidin, siapa amir dia? Mufti. Begitu juga dekat lain, amir dia Mufti Zainal Abidin. Kalau ada Faisal, kalau ada Maulana Syekh Ahmad, Maulana Syekh Ahmad jadi selalunya mufti lah. Dekat Tonggi kadang-kadang ada juga Baywak, tak pernah timbul. Jadi bila berlaku pergaduhan yang dekat Nizamuddin itu Tuan Yang Mulia, sampai berdarah dan apa semua, maka benda itu jadi isu, jadi benda besar. Sebab apa? Elders semua, yang sebenarnya Tuan saya nak ceritakan dengan Tuan, kenapa jawapan semua keluar, semua fatwa-fatwa ni, sebab banyak bayan apa yang Maulana Sa'ad cakap ni bertentangan dengan apa yang jumhur ulama punya tafsir, mufassir. Dia telah buat huraian sendiri. Saya diberitahu, yang saya tahu 200 lebih bayan itu bertentangan dengan apa keseluruhan. Jadi sekarang ni jumhur ulama tak terima dia. Jadi Maulana Ibrahim ni dia beritahu, kalaulah saya duduk kat Nizamuddin, makna saya bersama dengan Maulana Sa'ad, yang mana ulama tak setuju dengan apa dia buat. Detail adalah sebenarnya.
Jadi tuan yang mulia, akhir sekali penguasa lain telah tinggalkan Nizamuddin dan sebagainya, tapi timbul kata inilah fitnah nak dapat ketua. Tak, bukan. Lain telah tulis surat apa semua. Jadi banyak benda yang mana Mona Saad the last 20 years dia telah mula buat banyak benda yang mana benda ni ulama tak diterima dan telah tegur dia, dan banyak nasihat sampai 20 tahun. Jadi akhirnya berpecah. Bila berpecah itu yang berlaku bermula Nizamuddin, dan bila di mesyuarat dekat kali saya ada masa tu tentang ni berlaku sikit kecoh sampai mic pun speaker apa mic empas 12 kali Bayohab hantar jemaah untuk beritahu Imam Hasan, kamu terima syurah. Bayohab sebenarnya sebab dah tinggal 2 orang, kamu terima syurah lantikan ni. Kalau kamu nak jadi Faisal pun tak apa. Tapi dia tak nak. Jadi dia hantar jemaah, pujuk dia, pujuk Syekh Hasan, Syekh Fadil, Muhammad Khalid Jamil, ramai lagi, termasuk saudara dia punya apa semua. Tuan, jadi dia tak terima, maka orang kata biarkan dia. Jadi dia pun balik Nizamuddin buat, dan sekarang ni tuan yang mulia, Allah SWT telah buat, ialah kita pun tak tahu, tapi Nizamuddin dah tutup. Nizamuddin dah tak ada macam dulu dah. Dan merasa sebenarnya telah ditahan di kompres dekat Okla. Dia dah tak boleh bergerak seluruh India, dapat bayar dan apa dah. Bukan kerana Dioban, bukan kerana syurah alami, bukan kerana kita tak. Allah buat benda tu jadi. Sebab kerana Covid, lebih pada Covid punya hal-hal, Nizamuddin tutup. Sekarang katanya 40-50 orang. Mana video tuan apa kata merasa itu semua yang lama dia tak betul. Dia sebenarnya ada berapa belas orang dekat Okla. Dia tak adalah boleh bergerak seluruh dia. Baru ni dia pergi umrah. Cerita sebenarnya sebab ada kematian saudara. Dia minta surat pelepasan daripada janji dia boleh pergi umrah. Jadi tuan yang mulia, Profesor Abdul kawan, dan pun kita faham dulu. Sekarang ni, isu dia sekarang ni, kita bersama dengan ulama, dengan jumhur ulama. Kalau kita sebenarnya, jangan kata Malaysia tau, kita kena fikir dunia. Diorang masih bagi peluang untuk supaya penguasaan kembali, tapi belum, tak ada. So sekarang ni fatwa dia pesan tu sekarang Nizamuddin tutup dan balik. Dan yang ada sekarang Masjid Faizal Ilahi berjalan macam biasa, mesyuarat semua 3,000, 4,000 orang datang. India sekarang orang India semua datang ke Masjid Faizal Ilahi, ataupun dekat saya dah pergi Nehru juga, dekat Mumbai. Jadi tuan yang mulia, sekarang dunia ni apa keadaan? 80-90% sebenarnya bersama alami. Malaysia Upside down. Malaysia ni sebenarnya, saya punya, dia sebenarnya tak juga kata saya tadi banyak tak. Ramai sebenarnya, saya punya kiraan 50-50. Cuma ada yang declare, dia tak declare. Ramai ustaz sebenarnya faham, tahu cerita. Dari segi bilangan tempat Abu Zari markas, kita sama banyak tengok cerita ni. Tapi kita bukan nak melumbakan itu. Saya nak beritahu bahawa kita ni tak boleh bergerak kalau misalnya kata kita tak bersama dengan syura alami, dengan jumhur ulama. Itu poin. Jadi sekarang ni Mona Saad, bila saya dekat Raywin, keputusan dibuat, dia tak taat keputusan syariah. Dan timbullah kata ini lah, itulah. Saya dah beritahu tadi, mahalah mesyuarat kena taat, halakah kena taat, markas kena taat. Tapi bila berlaku perpecahan bukan benda kecil, mesti kena taat mesyuarat. Kalau Mona Saad terima mesyuarat tu, dia jadi faisalah dan dia terima, kita semua tak pecah. Dan sekarang ni, macam Profesor Tawar kata, kita tak boleh ikut dia. Sebab kalau kita ikut dia, kita berlawan arus dengan ulama. Sebab ulama tak terima dia. Dekat Bangladesh lagi pula, bukan Bangladesh lagi tak dibenarkan, hingga katakan dia ni dah lari dan keluar daripada Sunnah wal Jemaah. Jadi kalau kita ikut, tapi untuk dia ikut bersama, diterima.
dia rujuk pada fatwa Dewan dan sebagainya, insya-Allah. Dan sekarang ni kelebihan yang ada pada dia apa semua, nak bagi bayan pun tak ada lah. Nak bayar dekat mana? Betul tak tuan? Tuan ada dengar ke dekat India sekarang ada istimewa jom ni kau tak bayar sana sini? Tak ada. Dia tak boleh. Dan bulan 10 ni ada kes mahkamah. Jadi yang mengatakan lepas saja dia meninggal dia kan? Itu dalam 10 orang tu bayar hak ada. Hari ni tuan yang mudah untuk faham lah. Dr. Zul University, tiba-tiba satu orang declare, saya lah TNC, Timbalan Net Chancellor, saya latih diri saya. Pengurusi surau kata saya pengurusi surau. Satu menteri dalam parlimen kata saya Perdana Menteri. Boleh terima tak? Mudah je, tak boleh terima, betul tak? Dalam tabligh ni semua dengan mesyuarat. Mana boleh dia mengaku? Dulu lantik Maulana Yusof dengan mesyuarat, Maulana Muhammad dengan mesyuarat, apa saja dengan mesyuarat. Tapi dia tak nak ikut mesyuarat. Bila tak ikut mesyuarat, baru ni saya dengan jemaah Saudi, dia telah senarankan daripada hadis Al-Quran apa dia yang mengangkat bayar yang lari daripada Quran kan. Jadi tuan yang mulia, apa perlu kita buat? Sayang kesian mesti kena ada. Kita bukan benci merasa, betul tak? Kita tak boleh benci, kita kesian sayang. Tapi nak buat macam mana? Macam contohnya kita hari tu, kita pergi ke rally, kita dengar daripada Bewak cerita. Dan saya sendiri, maaf ni mungkin ada rakaman, saya jumpa bapa saudara dia, bapa angkat dia, Haji Bustam dekat Raywin. Haji Bustam Mumtaz Haji Bustam. Haji Bustam tu Qatar, Haji Mumtaz. Saya tanya dia sendiri, dia kenapa? Dia kata apa? Dia degil, dia suka lawan, dia tak dengar cakap. Ini bapa saudara, bapa angkat dia cakap. Adalah betul-betul banyak lagi. Tapi poin saya nak beritahu bahawa kalau dia terima masa tu, maka kita tak pecah. Sekarang kita berpecah sebab apa? Dia mengaku diri dia. Dan kita kat Malaysia banyak tempat terima dia sebagai hati. So kita tak terima. Kita dengar apa bawah, kita balik, kita dengar bawah cakap ini cakap, dan kita bersama dengan macam mana kita balik. Waktu saya Haji Arsyad, hari dia keluar daripada sekretari, macam Mona Ibrahim tinggalkan. Kami rumah betul-betul sebuah jalan saja. Saya ajaskan kita hari-hari bagi masa kat situ. Sayang semua. Tapi kita baik. Tapi nak buat macam mana? Dan kita ikut bersama. Dan insya-Allah kita dengan bersama Surah Al-Alami ni dan bersama Jumaat, kita boleh pergi seluruh dunia. Orang akan terima kita. Dan saya semenjak saya sebelum Haji Arsyad meninggal, kita bergerak pergi Lekir, Terengganu, pergi Melaka, Johor, kita bergerak. Saya punya kiraan ratus-ratus sekarang sahabat kita yang daripada sekretari telah bersama Surah Al-Alami. Tapi pada kiraan saya tak ada yang ikut Surah Al-Alami ni nak ikut Nizamuddin. Dekat Amerika, New York, almost 95% sana. Australia, New Zealand, apa lagi, South Africa, keliling tu majority semua. Jadi tapi kita bukan lawan, oh aku banyak kau sikit, tak. Sekarang ni kita ni ada bersama dengan, kita belajar usaha dakwah dan tabligh, belajar pergi India, Pakistan, Bangladesh, IPB, betul tak? Tapi hari ni IPB ramai tak pergi ke Raywin, tak pergi ke Katrin, keluar dekat Malaysia. Haji Arsyad kata Ipoh Parit Porter, bukan pergi India, Pakistan, Bangladesh. Kita dulu nak belajar kerja Nabi ni, IPB maknanya India, Pakistan, Bangladesh. India dulu kat Nizam. Sekarang Nizamuddin dah tak ada, kita masih ada Masjid Fazil lagi. Kita boleh pergi sana. Siapa orang Nizamuddin? Kita mau ikut Nizamuddin. Nizamuddin bukan bangunan. Nizamuddin orang Nizamuddin. Maulana Ibrahim orang Nizamuddin. Maulana Ma'lad, Bayi Farouk, Maulana Yaakob, Bayi Wahab zaman Maulana Ilyas, Dr. Sanaullah, Dr. Khalid Siddiqui. Ini semua orang Nizamuddin. Dan mereka lah yang mana orang yang bila kita pergi Nizamuddin yang selalu target kita mesyuarat, betul tak? Bayan subuh siapa? Kalau Maulana Ibrahim, kalau Maulana Ma'lad. Jadi kita ikut, sebenarnya kita ikut Nizamuddin. Kita ikut orang Nizamuddin. Cuma kita tak ikutlah bangunan Nizamuddin. Pertama,
Dah tak boleh pergi Nizamuddin. Sekarang kalau pergi Nizamuddin, keluar tabligh, siap-siap kena tangkap. Dah baru ni pun berapa ramai yang sampai 8 bulan yang pergi India kan. Kerana India ni sebenarnya dia bukan suka, dia tak kisah dengan mereka ni. Dia sebenarnya dia tak anggap Islam. Dulu dia tak boleh, zaman Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Allah letak. Tapi bila dah mula berpecah, sekarang ni rugi. Tempat kerohanian Nizamuddin kita semua, ya Allah, berapa ramai dapat hidayat, sekarang dah tutup. Betul tak? Dan Maulana Sa'ad sepatutnya dia boleh bagi bayan dekat Rawi. Kalau dia datang Rawi, dia boleh bagi bayan. Tonggi pun akan terima dia. Sekarang kelebihan yang ada pada dia hanya duduk dekat Opla saja. Orang kita Malaysia pun tak boleh pergi sana. Kalau pergi sana apa? Banyak mana sangat nasihat nak ikut. So kita insya-Allah, kita pergi Rawi, kita dengar nasihat orang Nizamuddin. Kita pergi Tonggi tahun ni insya-Allah bulan 1, yang bagi nasihat kita orang lama Nizamuddin. Dan yang akan datang insya-Allah istimewa kita ni pun orang Nizamuddin. Bersama dengan kita ni tak ada baru-baru tau. Yayasan dakwah tabligh tak ada. Kita ni tabligh asal itulah kita ikut. Apa kita perlu buat dengan kawan kita? Kita sayang dan ikram. Kita tak benci. Kita kena baik dengan semua. Tapi nak buat macam mana? Kita jangan gaduh. Bergaduh kita dapat. Kalau dia nak tahu, kita cerita. Kalau tak tahu, kita apa? Macam tu tuan. Jadi sekarang ni Allah SWT akan ubah semua keadaan bila semua kita korban. Kita korban kerana Allah, kita buat. Akhir sekali bila kita mati, Allah tak tanya semuanya, Allah tanya kita punya iman. Okey? Yang ikhlas Allah tahu. Betul? Kita pun semoga Allah terima kita ikhlas. Tapi itulah dia. Poin ini saya beritahu, Maulana Ibn Hasan telah buat keputusan lantik Syura Alami. Syura Alami ni bukan dilantik oleh Bayawahab. Tak ada. Bayawahab menyempurnakan sebanyak 33 orang. Orang lama-lama tengah mesyuarat. Bila dia meninggal perlu tambah lagi. Maka semoga Allah beri taufik.